Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Nadia Azmi. Anda sedang menonton Hello Doktor. Dan pada zaman sekarang ini, kita sangat mementingkan kecantikan. Lebih-lebih lagi dengan dunia media sosial di mana kita menunjukkan kecantikan luaran. Kadang-kala malangnya kita mengabaikan aspek kesihatan demi sebab nak cantik. Jadi topik hari ini adalah tentang pendakap gigi atau yang kita sering panggil sebagai braces. Anda mungkin pernah memakainya atau mempunyai anak yang memakainya atau mungkin teringin nak memakainya, nak memasangnya kerana inginkan gigi yang lebih sempurna. Jadi mungkin memakai pendakap gigi ini tidak akan mendatangkan bahaya asalkan kita menggunakannya dengan betul dan membuat ataupun mengamalkan penjagaan gigi yang betul. Dan segala persoalan anda kita akan rungkaikan bersama doktor pakar. Tetapi sebelum itu, jom kita lihat apa pendapat orang ramai tentang pendakap gigi ini. Perlu ke nak cantikkan gigi? Bagi saya, kecantikan gigi ni adalah sesuatu yang penting jugalah, sebabnya tu macam kita punya first impression dekat orang. Selain daripada muka, ada certain orang akan pandang gigi jugalah. Macam kawan saya, dia kata first thing first, dia nak cari jodoh, dia punya pasangan kena ada gigi yang elok lah. Bagi saya, kecantikan gigi penting sebab gigi adalah benda pertama yang orang tengok bila kita bercakap. Dan kalau gigi kita bersih, kita pun rasa lebih yakin untuk berhadapan dengan orang. Tapi bila mana kita punya gigi orang kata tak cantik, tak sihat, kita pun kurang keyakinan untuk bercakap dengan orang, dan dari situ akan menyebabkan kita rasa down dan emosi kita akan mula terganggu. Bagi saya, kecantikan gigi itu sangatlah penting. Boleh boost kita punya confidence, bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Sebab sebelum ni saya pernah menjadi mangsa buli atas sebab gigi yang tak cantik, iaitu gigi jongang, dan saya memilih untuk memakai pendakap gigi. Jadi itu pendapat orang ramai tentang perlu ke nak gigi yang sempurna dan cantik. Adakah ini ada berkaitan dengan kesihatan? Adakah gigi yang tidak mempunyai susunan yang cantik menandakan kesihatan yang tidak begitu baik? Kita akan rungkaikan bersama doktor pakar, dan kita ada bersama di studio iaitu dengan Profesor Dr. Siti Adibah Othman, pakar perunding ortodontik daripada UM Specialist Center UMSC. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami di Hello Doktor. Doktor, seperti yang saya selalu melontarkan soalan kepada semua doktor. Yang pertama sekali, sebab kita punya topik hari ini adalah tentang pendakap gigi. Boleh doktor terangkan tentang anatomi gigi dan bahagian-bahagian yang perlu kita tahu? Saya tengok doktor pun ada props di sini. Ya, alright, okey. Pertamanya, gigi ada dua bahagian yang penting. Okey, kita ada koronanya dan kita ada akar. Akar ni di dalam gusi. Okey, anatomi gigi ada enamel. Enamel adalah di bahagian luar gigi yang keras, okey, dan yang berwarna putih. So, fungsinya adalah untuk melindungi struktur gigi secara keseluruhannya, dan kandungannya adalah 95 kalsium fosfat. Okey, so yang ini bahagian gigi ni mati. Dia tidak hidup. Dia tidak ada apa-apa saraf, tidak hidup. So, sebab itu kalau dia rosak, dia tidak boleh kembali lagi. Okay. So, dan keduanya di bawah enamel kita ada dentin. Dentin ni kalau dia lebih lembut sedikit pada enamel, dan kalau dia terdedah, dia boleh mendatangkan sensitiviti gigi. Dan seterusnya kita ada palpa. Palpa tu di dalamnya ada salur darah. Okey, kita ada sel-sel di dalam salur darah dan saraf. Ini di bahagian gusi ke? Di dalam akar gigi. Di dalam akar gigi tu. Dan dekat di akar ni kita ada panggil cementum. Cementum ni adalah bahagian yang memegang akar kepada tulang. Okey, dan kita ada juga the periodontal ligament yang periodontal ligament ni ada fungsi utamanya adalah menahan daya-daya gigitan dan daya-daya kunyahan kita lah. Okey. So itu secara umumnya yang fungsi dan bahagian yang perlu kita tahu. Agak rumit, tetapi mungkin kita perlu tahu serba sedikit. Kita menggunakan gigi setiap hari untuk makan dan sebagainya. Dan senyuman itu penting kan doktor? Doktor, kita tahu pendakap gigi ini ataupun braces sangat popular lah dari dahulu sehingga sekarang. Jadi mungkin ada
perlu ada fungsinya tersendiri kenapa kita perlukan pendakap gigi dan kita tengok pelbagai usia yang menggunakannya, tidak kira umur berapa. Boleh doktor terangkan apakah fungsinya terhadap gigi kita? Okey, pendakap gigi ini atau lebih dikenali sebagai braces. Alright, braces ini tujuan utamanya dia adalah dua fungsi lah secara amnya itu. Yang pertama adalah untuk kecantikan. Betul. Okey, yang keduanya untuk fungsi. Alright, so kadang-kadang kecantikan dengan fungsi ni dia punya fungsi ni boleh menjadi kedua-duanya sekali kalau orang mau memakai braces. Alright, so braces ini adalah orang pakai selalunya untuk meratakan gigi, mencantikkan gigi supaya susunan gigi itu menjadi cantik dan bila kita senyum yang macam lebih menyenangkanlah bila kita tengok. Sebab kita bercakap dengan seseorang, pertama kali ni kita akan lihat matanya dan kita melihat mulutnya. Okey, bila giginya tersusun cantik dan kita rasa macam wah, selesa bercakap kadang-kadang. Ini pun ada kena-mengena dengan keyakinan diri lah sebenarnya. Kalau kita nak tanya, sebab dalam topik kita pada hari ini, kita nak persoalannya adalah pendakap gigi ini adakah ia untuk kecantikan ataupun untuk kesihatan. Jadi kalau kita nak kupas satu persatunya, saya rasa satu elemen adalah keyakinan. Kerana ia adalah kecantikan luaran yang ramai menitik berat. Kan doktor? Ya, betul. Tetapi ia juga sebagai kecantikan dalaman, kecantikan dan kesihatan gigi itu sendiri. So, bila gigi itu tidak teratur, selalunya pesakit cakap tidak susah untuk memberus gigi. Sebab gigi berlapis-lapis dan bila dia memberus gigi dan makanan terlekat di antara gigi yang tidak boleh dibuang. So, kalau terjadi macam itu, pesakit sering kata, oh saya susah nak mengurus gigi saya kotor sebab gusi saya berdarah kerana saya susah mengurus gigi. Tetapi cara pemberusan gigi itu adalah teknik sebenarnya. Tetapi bila ada gigi yang lurus, cara pembersihan itu lebih senang untuk kita memberus gigi. Jadi itu mungkin salah satu petanda mungkin susunan gigi kita kurang sempurna dan mungkin kita memerlukan pendakap gigi. Apakah contoh-contoh susunan gigi ataupun bagaimana kita nak tahu, nak kenal pasti kita ni sebenarnya memerlukan pendakap gigi atau braces? Okey. So gigi kita panggil gigi yang tidak normal kita panggil maloklusi. Maloklusi. So kita ada kadang-kadang yang pertama gigi yang selerak lah, tak crowding, kita panggil dia crowding, gigi yang tidak teratur. Ini selalu daripada kecil kan? Ada yang selalunya pada kecil sebab kerana dia punya kesan-kesan, bukan kesan, dia punya sebab terjadinya kerana saiz gigi besar daripada rahang. Rahangnya kecil tetapi saiznya gigi besar. Ini secara semula jadi? Ya, secara semula jadi, secara genetik, secara ni. So giginya tidak teratur. Ada juga yang gigi tidak teratur ni kerana gigi susu dicabut awal. Sebab bila gigi susu dicabut awal, gigi yang tumbuh dahulu akan bergerak ke depan sebab dia ada ruang. Bila gigi yang belakang tu, kita panggil gigi molar, pergi ke depan dan dia mengambil tempat gigi yang akan tumbuh selepasnya. Bila dia tidak ada ruang, dia akan tumbuh dengan susunan yang tidak betul. Bercakap mengenai cabut awal, tercabut awal, pada usia yang bagaimana, doktor, secara normalnya sepatutnya gigi yang pertama tercabut? Gigi yang pertama tercabut dalam 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun bila selalunya gigi depan lah, gigi depan atas dan gigi belakang. Gigi depan di bawah dia akan goyang secara semula jadi yang kita cabut. Yang gigi belakang tu 11 tahun, 10 tahun. Kadang-kadang because gigi tu rosak kerana pemakanan, tidak berus gigi, tidak menjaga gigi. Ia berlaku secara berperingkatlah. Baiklah doktor, kita akan rungkaikan dengan lebih mendalam tentang pendakap gigi ini. Adakah ia untuk kecantikan atau kesihatan dan bagaimana untuk mengamalkan penjagaan gigi yang baik sama ada sebelum atau selepas memakai pendakap gigi. Kita jumpa selepas ini.
Bertemu kembali dalam Hello Doktor. Topik perbincangan hari ini adalah tentang pendakap gigi, sama ada ia adalah untuk kesihatan atau kecantikan ataupun mungkin kedua-duanya. Jadi jika anda sedang memakai braces ataupun pendakap gigi ataupun mungkin terfikir nak memakainya, memang kena tengok episod hari ini. Dan kita masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Siti Adibah Othman daripada UMSSC. Doktor, tadi kita ada membincangkan tentang contoh-contoh keadaan gigi yang memerlukan pendakap gigi ini. Jadi macam saya sebut tadi, kalau kita tengok braces ini dipakai oleh golongan di pelbagai peringkat usia, tidak kira umurnya. Jadi memang tidak kira umur berapa kita start memakai, mula memakai pendakap gigi. Selalunya kalau kita tengok di usia remaja lah selalunya mereka akan memakai pendakap gigi. Tetapi sekarang ini dewasa pun tak nak ketinggalan. Betul tak, Doktor? Betul. So, bagaimana peringkat usia yang bagaimana yang boleh memakai pendakap gigi? Ada faktor-faktor yang perlu kita ambil kira mengikut pada peringkat umur. Alright. Okey, selalunya pendakap gigi ini akan dipakai bila semua gigi susu luruh, okey, dan gigi kekal tumbuh. Itu secara amnya lah. So selalunya golongan yang memakai ini belasan tahun lah, 12, 13 dan mungkin di awal 20-an. Kalau doktor nak syorkan, kalau budak-budak yang sebelum umur 12 tahun, doktor akan nasihatkan lebih baik untuk memakainya lebih awal ataupun lebih baik menunggu mencecah usia 12 tahun? Okey, itu bergantung kepada keadaan gigi. Ada juga kita memulakannya awal, kita panggil dia rawatan intersektif. Okay, awal bagaimana? Awal seawal mungkin 8 tahun, 9 tahun. Itu mungkin kita akan membetulkan gigi-gigi yang macam gigitan silang. Okey. Gigitan silang kita nak just nak betulkan gigitan silang tu sahaja dulu. So kita pakai dia awal. Okey. Dan buat masa sekarang ni yang berumur pun boleh memakainya. Boleh memakai juga sebab dia punya mekanisme memakai braces ni adalah kita pakai braces, kita bagi daya kepada gigi untuk bergerak. Okey, yang daya ini akan mengaktifkan sel-sel di dalam gigi, okey, untuk pergerakan gigi terjadi. Selagi gigi tu hidup, selagi sel tu hidup, dia boleh bergerak. So kalau pesakit yang berumur 40-an, 50-an, 60-an masih boleh lagi. Masih boleh. Tetapi ada faktor-faktor tak risiko terhadap kesihatan yang perlu diambil kira jika usia kita mungkin lebih daripada 40 tahun dan sebagainya? Risiko memakai braces adalah sama untuk semua golongan sebab bila kita memakai braces kita kena menjaga kesihatan gigi, kita kena burus gigi dengan cara yang betul sebab kalau kita tidak memburus gigi boleh menjadi rosak. Okey. Cuma untuk golongan yang agak berusia, pergerakan gigi itu agak lambat sedikit. Sebab sel-sel tu pun dah tua. Dan tulang sekeliling juga keras. So pergerakan gigi tu lambat berbanding dengan pesakit muda. Jadi ini mungkin boleh menyebabkan tempoh kita perlu memakai pendakap gigi lebih lama. Kita akan bercakap tentang tempoh selepas ini, Doktor. Tapi saya nak tanya tentang kalau kita tengok melalui peredaran masa, pendakap gigi ini telah melalui satu evolusi. Ya, betul. Banyak perubahan yang kita tengok daripada segi rupa bentuk dan mungkin fungsi yang diberikan. Kita tengok sekarang ni ada pelbagai jenis pendakap gigi. Mungkin Doktor boleh terangkan pelbagai jenis-jenis yang terdapat sekarang ini. Okey, yang secara konvensional yang biasa adalah yang kita ada bracket, kita ada wire dan kita ada getah yang sebagai macam inilah. This is conventional. Warna pun ada pelbagai sekarang. Ada warna pun ada pelbagai. Okey, ini adalah metal bracket lah, metal bracket. Ada yang metal bracket juga tetapi kita ada kita panggil dia self ligating bracket. Okey, self-ligating bracket ni kita tak memerlukan yang getah berwarna-warna ni. Kita ada pintunya sendiri untuk melekatkan wire kepada bracket itu. Okey. Dan kita juga ada aesthetic bracket yang buang warna gigi tu. Yang ada warna gigi supaya kadang-kadang yang especially
pesakit yang agak berusia, dia kata, oh tak naklah nampak gigi, nampak besi, kita nak yang warna gigi. Kadang-kadang yang look sinar ataupun yang transparent itu lebih orang suka. Sebab kita nak cantik, sebab kita pakai pendakap gigi. Tetapi semasa memakainya, kita nak cantik juga semasa memakainya. Tak nampak mungkin pada mereka lebih menyenangkan untuk mereka ini. Dan satu lagi yang baru, kita ada pakai aligner. So aligner ni macam dia macam mouth guard. Okey, dia macam retainer, tetapi dia bila kita pakai, kita ada daya yang akan transmit daya tu kepada gigi untuk bergerakkan gigi. So dia adalah dia punya aksesori yang kita boleh pakai dekat atas gigi. Kita kena lekat ke atas gigi, and then bila kita pakai aligner tu, dia akan menggerakkan gigi. Aligner ni look sinar juga. Look sinar. Okey, doktor, kita akan bincang lebih lagi, tetapi sebelum itu kita ada selebriti yang mempunyai soalan tentang pendakap gigi. Jom kita tengok. Hello, hai. Okey, pada doktor, saya ada satu soalan. Pengguna braces di Malaysia ni kadang-kadang ada yang pakai braces tak sampai setahun pun ada yang tanggalkan. Kenapa? Saya nak tanya. Okey, itu dia selebriti Awira. Dia bertanyakan sama ada tempoh braces ini akan mempunyai apa-apa implikasi. Sebab kita tahu, yang kita pernah dengar lah, mungkin setengah orang itu perlu memakai pendakap gigi selama setahun ataupun mungkin 2 tahun dan tidak boleh lebih daripada itu. Boleh doktor terangkan? Okey, secara amnya, pendakap gigi ini perlu dipakai 24 bulan, 2 tahun plus minus. Okey, itu secara biasalah, secara biasa. Tetapi ia bergantung kepada keterukan gigi itu. Okey, kalau gigi itu memang kes yang kompleks, kemungkinan pemakaiannya adalah lebih daripada 2 tahun. Okey, kalau kes ni adalah sangat tidak kompleks, mungkin keterukan gigi dia sikit saja. Okey, mungkin kurang daripada 2 tahun. Kalau mengikut pesakit yang pernah doktor tengok, yang paling lama, pernah berapa lama mereka memerlukan? Kalau pakai fixed braces yang braces ni, setahun lebihlah, setahun 6 bulan kalau tidak ada cabutan gigi. Sebab kalau pakai awal sangat, nanti dia akan balik kepada kedudukan asal. Sebab bila dia gerak, tadi saya ada sebut pasal ligament periodontium. So bila ligament periodontium ni dia macam getah. Dia menyambungkan gigi akar kepada tulang dan gigi kepada gigi. So bila kita menggerakkan gigi, getah tu dia stretch. So bila kita buka, dia akan pulang balik. That's why kita perlukan retainer. Tapi doktor, jadi selepas kita menanggalkan pendakap gigi, tak kira salah sama ada setahun ataupun 2 tahun mengikut tempoh yang telah ditentukan, adakah ada kemungkinan untuk gigi ini kembali ke kedudukan asal? Tadi doktor ada sebut retainer, tetapi katakanlah kalau tidak memakainya dengan konsisten, secara berdisiplin, apa yang boleh terjadi? Gigi akan bergerak balik kepada kedudukan asal. Mungkin bukan kepada 100% kedudukan asal, tetapi dia memang ada, kita panggil dia relapse lah. Relapse, dia pulang balik ke kedudukan asal. So retainer ni memang penting dipakai selepas braces dicabut. Okey, doktor, kita ada banyak lagi persoalan yang akan ditanya selepas ini tentang braces kerana ramai yang menggunakannya ataupun mahu menggunakannya. Jadi kita akan kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi informasi. Anda masih lagi sedang menonton Hello Doktor dan kita bersama dengan Profesor Dr. Siti Adibah Othman daripada UMSC membincangkan tentang pendakap gigi ataupun braces. Kalau tadi kita ada membincangkan tentang keadaan gigi yang memerlukan pendakap gigi, sekarang ini kita nak menjerumus kepada penjagaan gigi selepas memakai pendakap gigi. Jadi doktor, apakah penjagaan yang perlu diamalkan selepas memakai braces ini? Yang saya tahu, yang pernah saya lihat sendiri, adik saya memakai braces
braces dan selepas itu pada satu tempoh yang agak lama darah keluar dengan tidak terhentinya, tidak berhenti. Jadi tidak senang nak memakai braces ni, doktor. Jadi boleh doktor terangkan tentang penjagaan gigi. Okey. Sebelum memakai braces, kita kena pastikan yang kesihatan gigi, kesihatan mulut adalah tip-top. Okey. So penjagaan gigi sebelum dan selepas adalah sama dengan slight adjustment lah sebab kita ada braces dekat dalam gigi. So memberus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Itu adalah wajib. Okey, jika anda berkesempatan after every meal, lepas makan berus gigi. Jika boleh. Okey, jika tidak boleh, berkumur-kumur lah. Okey. Okey, berkumur-kumur. Tetapi 2 kali sehari adalah wajib, pagi dan malam. Okey. Kalau berus yang kita gunakan, bagaimana kita nak memilih? Ada pelbagai jenis juga kan, doktor? Okey, berus yang biasa kita guna pun boleh, tetapi dengan teknik yang betul. Okey, dan di pasaran juga ada berus gigi yang khas untuk ortodontik. Untuk ortodontik, fungsi ortodontik lah. Fungsi ortodontik. Okey, dan kita juga ada interdental toothbrush. Interdental toothbrush ni berusnya macam berus botol yang tinggi tu, macam Christmas tree. Okey, so bila kita ada wire dan bracket, itu yang berus tu kita akan membersihkannya di bawah wire di antara bracket. Dia menjadi lebih sesuai. Bagaimana dengan flossing, doktor? Flossing ni ramai tak suka. Adakah ia perlu? Memang perlu. Bila tak pakai braces, memang disarankan flossing. Bila memakai braces pun amat digalakkan flossing, tapi dia ada special flossing untuk braces. Kita panggil dia super floss. Okey. Doktor, bercakap tentang special, kita ada satu laporan khas tentang pemasangan pendakap gigi. Jom kita tengok dulu. Pendakap gigi juga dikenali sebagai namanya braces. Okay. So kalau kita cakap pasal braces, ramai orang tahu, okay, kita ada besi yang kita letak dekat atas permukaan gigi, usually digunakan untuk meluruskan, merapatkan gigi yang ada gapping ataupun gigi yang berlapis untuk nak luruskan kembali semula. Tapi selalu bila pasien datang ke klinik, first reason, gigi tak cantik. Tapi kita akan investigate pada, tanya macam mana braces ni sebenarnya boleh membantu dari segi lain juga. So untuk pesakit kita pada hari ini, keadaan gigi dia pada kedudukan depan, dia berlapis sedikit dan dia ada apa kita panggil open bite, di mana bila dia menggigit, gigi atas dengan gigi bawah tak bersentuh. Dalam arti kata lain, bila dia makan bihun tu tak putuslah bihun tu kalau menggunakan gigi depan. Semasa pemasangan pendakap gigi, mula-mula apa yang kita akan buat adalah kita akan pasang apa kita panggil cheek retractor supaya bibir semua tak kacau kawasan yang kita nak pasang braces tu. Selepas tu kita akan guna pumice brush untuk berus permukaan gigi untuk buang apa-apa kotoran yang ada. Lepas kita dah bilas menggunakan air, kita akan letak apa kita panggil action dekat atas permukaan gigi. Action ni adalah untuk procedure untuk kita nak pasang braces tersebut. Selepas action, kita dah bilas, kita akan letak material apa kita panggil bonding agent ke atas permukaan gigi. Dan kita akan menggunakan lampu biru untuk keraskan bonding agent ni. Selesai yang tu, kita akan letakkan bracket braces dekat atas permukaan gigi. Kita akan pastikan bahawa excess semen tu semua kita buang supaya tak ada lebihan-lebihan. Lepas dah selesai pasang kepada semua permukaan gigi, kita akan letak wire. So, wire ni kita akan letakkan. Dan untuk pasien pada hari ini dia menggunakan conventional braces. Kita akan bagi dia pilih warna apa yang dia nak untuk hari ini. Lepas dia dah pilih color, kita gunakan, kita panggil donut ataupun O-ring. Kita gunakan getah ni untuk pastikan wire duduk terletak dekat dalam bracket.
Selepas dah selesai semua, kita bagi patient cermin dan kita tunjukkan, okey, ini keadaan sekarang. Dah pasang braces, mungkin dapat rasa sedikit tidak selesa sebab rasa macam tegang-tegang, gigi mula tarik macam tu. Semasa pasang, jangan risau, tak sakit. Kawan-kawan pun sebut sakit kan. Tapi tak sakit lah sebenarnya. Itu semua salah lah sebenarnya. Cuba belanja satu lagu. Belanja lagu Ya Habibi, Ya Syafi'i, Ya Rasulallah. Wah, so masih sedap. Jangan risau. Sebutan semua pun okey juga kan? Tu dia, Doktor Gigi pun dah kata tak sakit semasa pemasangan pendakap gigi ini. Dan juga penting kita berjumpa dengan pakar ataupun Doktor Gigi yang bertauliah, yang mempunyai sijil untuk melakukan pemasangan pendakap gigi dan juga mengikut dan mendapatkan rawatan dan konsultasi yang betul daripada mereka yang bertauliah. Jadi kita bersama dengan Dr. Siti Adibah Othman daripada UMSC bercakap tentang pendakap gigi ini. Tak salah kita nak cantikkan, Doktor. Ya, tetapi kita kena pastikanlah kita mengamalkan penjagaan gigi yang betul umpamanya. Jadi kita kadang-kala mendengar bahawa sesetengah mereka ini perlu cabut gigi terlebih dahulu sebelum memasang pendakap gigi. Ada setengah individu tidak perlu. Ya. Apa yang menyebabkan kita kena cabut gigi, Doktor? Okey, cabut atau tak cabut itu bergantung kepada keadaan gigi. Kita tidak boleh cakap, seorang pesakit kata tak cabut gigi. And then dia kata, saya pun tak mau cabut gigi tapi saya nak pakai braces. Tapi dia kena kita kena periksa betul-betul, tengok keadaan gigi dia, kedudukan gigi dia, kedudukan tulang rahangnya sebab gigi ni di dalam tulang. So bila gigi di dalam tulang dan dia pergerakan gigi itu terhad kepada tulang rahang. Kalau kita kata tak mau cabut, kita tak boleh macam keluarkan gerakan gigi itu keluar daripada tulang rahang. Ya. Sebenarnya kita tak ada pilihan sangatlah. Kalau perlu cabut, memang perlu kita dengar cakap Doktor Gigi kan, Doktor. Tadi Doktor ada sebut tentang pelbagai jenis pendakap gigi atau braces yang ada di pasaran. Doktor juga ada sebut tentang keterukan keadaan gigi. Takut saya dengar perkataan itu, Doktor. Tapi kita kena penilaian lah. Doktor kena buat penilaian tentang keadaan gigi. Jadi adakah jenis pendakap gigi yang dipilih, adakah ia bergantung kepada keadaan gigi seseorang itu? Okey. Tidak. Braces ni dia adalah alat, bahan untuk kita gerakkan gigi. So, apa-apa jenis pun boleh. Sebab yang penting adalah knowledge, pengetahuan doktor gigi itu bagaimana untuk mekanisme pergerakan gigi. Okey. So, mana-mana brace pun boleh. Kalau kita memilih pelbagai jenis pendakap gigi yang lain, ada proses sebelumnya seperti kena X-ray dulu rahang kita, gigi kita. Adakah proses yang sama untuk setiap individu ataupun setiap jenis pendakap gigi yang dipilih? Sama. Macam SOP dia lah. Ya, basic dia kena sama. X-ray tu kita ambil kerana kita nak tengok keseluruhan struktur. Because bila kita pakai braces ni, gigi tu bergerak. Bila gigi tu bergerak, kita mengganggu fungsi gigi dan mengganggu semua sel-sel di keliling gigi tu. So kita kena pastikan bahawa tidak ada penyakit. Kalau ada penyakit gusi, okey, seboleh-bolehnya kita kena rawat penyakit gusi itu sebelum kita memakai braces. Okey. Okay, Doktor, tadi Doktor sebut tentang aligner. Sekarang ni saya nak pergi kepada retainer. Retainer ni adalah yang Luxina kan, Doktor, yang transparent, selalu dipakai selepas menanggalkan pendakap gigi. Jadi boleh Doktor terangkan tentang retainer ini, berapa lama perlu dipakai dan berapa jam dalam sehari umpamanya? Okey. Retainer ni ada banyak jenis. Sebenarnya dia ada yang Luxina tu dulu kita ada yang ada wire. Tapi sekarang dah tak begitu popular. Kita pakai yang macam the Luxina yang macam mouth guard. Kita tak perasan pun kadang-kadang. Kita tak perasan. And then ada juga yang retainer yang melekat di gigi, wire di belakang gigi. Okay. Ada juga yang itu. So retainer ni kena pakai
sekurang-kurangnya 12 jam lah selepas dibuka. Okey, sebab dulu kita kata lepas dibuka kena pakai 24 jam. Tetapi 12 jam sehari untuk berapa lama, doktor? Untuk berapa lama? Okey, untuk berapa lama ni untuk bila dibuka kita kena pakai at least 1 or 2 years. Okey, tahun 1 hingga 2 tahun consistently. Okey, dan lepas 2 tahun kita tak boleh berhenti terus. Kita kena sambung pakai tetapi mungkin kurangkan pemakaian. Ya, okey doktor. Saya rasa pendakap gigi ini pemakaiannya memerlukan disiplin yang tinggi, doktor. Dan mungkin memerlukan tempoh yang lama juga. Kalau 2 tahun dah pakai pendakap gigi atau braces, ada 2 lagi tahun untuk rawatan ataupun penjagaan susulan. Kita ada banyak lagi soalan nak tanya doktor, tetapi kita kembali selepas ini dulu. Hai, saya Dr. Jasmizah Huzairi Jasmi, Bakal Perubatan Sukan Institut Sukan Negara. Rutin harian saya di ISN, biasanya saya sampai, saya akan meninjau dulu senarai pesakit saya bersama saya punya staff. Dan kebiasaannya pada awal memang tugasan harian di klinik lah. So biasanya di klinik termasuk kita akan berjumpa dengan atlet yang cedera atau kurang sihat. Saya sebenarnya datang ke SM pertama kali sebagai seorang atlet. Daripada situ, saya juga adalah pelajar perubatan dan memang ada melakukan attachment kat sini lah. Daripada situ, timbul minat. So, lama-kelamaan saya cuba nasib apabila saya dah bertugas di hospital di KKM. Saya cuba nasib untuk interview di ASN dan Alhamdulillah sejak tahun 2008, saya sudah berkhidmat di sini lah. Antara yang paling menebarkan sepanjang saya menjadi doktor perubatan sukan adalah ketika tahun 2011. Ketika itu saya menjadi doktor kepada pasukan Harimau Muda kita di SEA Games 2011 di mana kita menang final tapi kita tidak boleh keluar daripada stadium. Kita telah dikepung oleh penyokong-penyokong Indonesia. Bas disekat hampir sejam dengan pelbagai kata-kata cemohan dilemparkan kepada pemain-pemain negara. Kita bertunggu dalam stadium lebih kurang 2-3 jam tapi kita tak boleh keluar juga. So akhirnya kita kena menggunakan khidmat kereta kebal Barakuda untuk keluar. So waktu tu antara yang paling mencemaskan lah. Doktor perubatan sukan bertanggungjawab untuk setiap kali let's say kalau ada pasukan Malaysia keluar ataupun kontingen Malaysia keluar, kita bertugas sebagai kiranya macam doktor personal untuk atlet-atlet Malaysia dan kontingen Malaysia. Macam mana? Sakit tak kurang? Tapi sakit sama juga. Kalau straight naik atas, boleh bagi bius ke kita bagi bius. Bagi macam satu injection tu untuk bagi kebas dulu. Di ISN, kita punya klien atau kita punya atlet adalah atlet berprestasi tinggi. So, of course, cabaran dia memang sangat tinggi lah. So, apabila atlet cedera, apa yang paling penting yang kita lakukan di ISN adalah kita memastikan diagnosis itu betul dulu. So, maksudnya kita akan melakukan scan, kita akan melakukan MRI untuk memastikan diagnosis itu tepat. Okey, ini adalah bilik kecemasan sukan, Sports Emergency Unit lah. So, kat sini kita ada kemudahan emergency untuk atlet dan juga para penggiat sukan di kawasan ISN. Saranan saya kepada generasi yang berminat untuk melakukan perubatan sukan, satu bagi saya paling penting untuk melibatkan diri dalam perubatan sukan, pertama yang kena ada adalah passion. Maksudnya memang ada minat yang mendalam dalam sports. Of course saya menggalakkan join us because this is something yang different daripada speciality lain di hospital lah. So benda yang sangat menarik, yang involve a lot of passion, and then kita akan banyak travel dengan tim sebagai tim doktor. So benda ni tak akan dapat di hospital lah. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan doktor pakar kita iaitu Dr. Siti Adibah Uthman daripada UMSC berbual tentang pendakap gigi ini. Adakah ia untuk kecantikan ataupun kesihatan ataupun sebenarnya kedua-duanya. Jadi doktor, tadi kita ada bincanglah tentang cabut gigi ke, tidak perlu cabut gigi ke, pelan yang perlu kita ikut untuk memakai braces ini. Jadi
pernah tak antara pesakit yang doktor jumpa ini, sebenarnya doktor tak sarankan untuk mereka memakai pendakap gigi kerana tidak perlu mengikut ataupun bergantung kepada keadaan gigi yang mereka ada? Bila memakai pendakap gigi ni, kita ada risiko. Ada risiko sebenarnya. So ada risiko sebenarnya sebab bila kita pakai pendakap gigi ni, gigi akan menjadi pendek sedikit. Okey, dia satu ada dua sebab berbalik kepada pergerakan gigi. Pergerakan gigi bergantung kepada sel. Bila dia ada sel yang memendekkan, sel tu menyebabkan pemendekan gigi. So bila dia ada risiko, dia ada kebaikan. Bila kita rasa kebaikan tu adalah lebih daripada risiko yang ada, dan boleh kita kata okey, kita boleh memakai pendakap gigi untuk tujuan kecantikan atau tujuan fungsi. Tetapi kalau kita periksa, kita rasa risiko tu lagi tinggi daripada kebaikan yang didapat daripada pemakaian pendakap gigi ni, kita memang tidak sarankan dia memakai. Jadi memang ada risiko kalau kita tak perlu sebenarnya untuk memakai braces ini, kita perlu elakkanlah kan doktor? Kena elakkan. Okey, jom kita bercakap tentang gaya hidup pula doktor. Apakah gaya hidup ataupun perubahan lifestyle yang perlu diamalkan sama ada sebelum kita nak memakai pendakap gigi dan yang lagi penting sebenarnya selepas kita memakai pendakap gigi? Okey, semasa memakai pendakap gigi, ya, kesihatan gigi, penjagaan gigi adalah penting, dan selepas memakai pendakap gigi juga penting menjaga gigi. Ya. So lifestyle ni macam bila memakai pendakap gigi ni macam kadang-kadang golongan remaja ni macam trend. Okey, dia nak pakai tu sebab kawan-kawan dia pakai, dia pun nak pakai. And then sengit sikit je pun nak pakai sebab jelah trend sekarang ni dengan media sosial, dengan selfie. So dia membelek muka gigi dengan lebih teliti. Jadi silap sikit je dia kata dia nak pakai, and then dia nak ratakan gigi. Keinginan itu untuk cantik sangat tinggilah dengan zaman sekarang. Kecantikan luaran menjadi penting untuk masyarakat kita, doktor. Jadi apakah kalau itu gaya hidup, penjagaan gigi yang perlu diamalkan secara konsisten untuk selama-lamanya lah sebenarnya selepas kita memakai pendakap gigi, apakah yang doktor sarankan? Mungkin kita tadi dah sentuh sedikit, tetapi apa yang perlu pesakit doktor tahu tentang penjagaan gigi selepas memakai braces? Okey, selepas memakai braces jangan lupa pakai retainer. Okey, kalau tak pakai retainer gigi memang akan wajib lah retainer memang wajib. Sebab ada yang tak pakai retainer and then dia datang balik dia kata gigi dia bergerak. So penjagaan gigi seperti mana yang saya cakap tadi, memberus gigi sekurang-kurangnya wajib 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Okey. Doktor, kita ada dengar juga beberapa kes di mana pemasangan pendakap gigi atau braces ini dilakukan dengan tidak sempurna, tidak betul. Jadi ini mendatangkan implikasi yang negatif untuk keadaan gigi. Mungkin mereka berjumpa dengan doktor yang tidak bertauliah. Ada kes-kes sebegitu. Apakah nasihat doktor untuk mereka ini? Adakah mereka ada peluang untuk membetulkan gigi mereka? Itu tengok keadaan. Kalau keadaannya boleh membetulkan balik, tapi mungkin tidak 100%. Tengok damage yang dah dilakukan. Kadang-kadang pergerakan gigi ni kita kena ada ilmu. Kita tidak boleh menggerakkan gigi tu sesuka hati kita di mana-mana. Sebab bracket ni, braces ni dia ada daya. So kita kena tahu, kita kena faham apakah pergerakan daya bila kita lekat braces tu kepada gigi, gigi tu akan bergerak ke mana di mana. Dan berapa banyak kita boleh menggerakkan gigi tu ke depan, ke belakang, kiri, kanan. So dia ada limitation. So kalau kita ilmu tu tidak ada, itu yang menyebabkan kadang-kadang akar gigi terkeluar daripada tulang. Ilmu itu penting untuk setiap keadaan sebenarnya, bukan saja untuk penjagaan gigi. Tapi doktor, salah satu faktor lain yang menjadi daya penarik kepada individu yang inginkan pendakap gigi ini, mereka pergi kepada doktor yang tidak bertauliah kerana menawarkan kos yang lebih rendah. Kalau kita nak tengok harga di pasaran, sebenarnya dia ada rate. Jadi daripada situ kita boleh membuat penilaian, doktor. Dia ada rate. Kalau dia
doktor tidak bertauliah ni ada yang macam pemasangan di hotel, pemasangan di rumah. Dia murah tetapi akan ada masalah yang lebih besar dan mungkin gigi akan mati. Okey, dan mungkin gigi akan menjadi lebih teruk. Dan jadi doktor, untuk kata-kata terakhir, boleh doktor berikan nasihat dan tips secara ringkas kepada mereka sama ada yang sedang memakai pendakap gigi ataupun yang mungkin terasa macam nak pakai braces ni doktor. Okay. Alright. Siapa-siapa yang nak memakai pendakap gigi, okey, pertamanya kita kena menjaga kesihatan gigi. Ya. Okey, menjaga kesihatan gigi, memboros gigi. Bila memakai pendakap gigi ni, kita kena menjaga memboros gigi dengan betul supaya kita tidak mendapat gigi yang rosak di akhir rawatan. Dan jika nak memakai pendakap gigi, seboleh-bolehnya pergilah kepada doktor pakar yang bertauliah untuk pemasangan gigi. Ya. Ya. Terima kasih kepada Dr. Siti Adibah Othman daripada UM Specialist Center. Seperti yang doktor sebut tadi, pastikan kita dapatkan rawatan daripada khidmat pakar yang bertauliah. Nak cantik tu tak salah. Tetapi kita juga perlu ingat bahawa kita perlu mengikut pelan yang telah diaturkan oleh dentist ataupun doktor gigi yang kita berjumpa agar kita konsisten dan sentiasa berdisiplin. Jadi jangan lupa untuk menonton Hello Doktor minggu depan dengan topik baru iaitu masalah thyroid. Saya Nadia Azmi, jaga diri semua.